Hello, hello, hey. So, nak buat hari ni kita nak belajar debatik tingkatan 1, bab 2, faktor dan gandaan. Okay. So, kita akan pergi kita akan sambung yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu faktor dan faktor perdana. Jadi hari ni kita akan sambung kepada tajuk faktor sepunya. Okay. Faktor sepunya. Apakah itu faktor sepunya? Okay, apakah faktor sepunya? Faktor sepunya bagi pasangan nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi pasangan nombor dengan tepat. Jadi, kita lihat kepada contoh yang pertama. Okay. Soalannya, tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor sepunya bagi senarai nombor dalam tanda kurung. Jadi, diberi soalan, se-6 adakah faktor bagi nombor 24 dan 36? So, macam sebelum ni kita pun dah belajar, kita akan bahagikan nombor yang di dalam kurungan dengan nombor yang di luar kurungan. So, kita cuba satu per satu. So, mula sekali kita akan buat 24 bahagi dengan 6. So, kita akan dapat 4. Okay. Sama juga, so 36 kita akan bahagikan juga dengan 6. Jadi, kita akan dapat 6. Okay. Bila kita dapat hasil bahaginya, dua-dua ni adalah nombor bulat. Maka 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Okay. Alright. Okay. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Okay. Soalannya sama. Tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor sepunya bagi senarai nombor dalam tanda kurung. So, diberi nombor 4 faktor. Adakah 4 ni faktor bagi 30, 40 dan 60? Jadi, kita akan kirakan satu per satu. Macam biasalah. Yang dalam kurungan kita bahagi dengan yang nombor di luar kurungan. So, 30 bahagi 4 sama dengan 7.5. Okay. Yang kedua, 40 bahagi 4 sama dengan 10. Yang ketiga, 60 bahagi 4 sama dengan 15. Okay. Antara hasil bahagi ni ada satu nombor yang bukan nombor bulat, iaitu 7.5. Ini ialah nombor perpuluhan. Jadi, nombor perpuluhan tak boleh dalam kategori faktor. Okay. Jadi, 4 bukan faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Okay. Right. Sebab ada nombor perpuluhan. Kita tak nak nombor perpuluhan ni. Okay. Hanya nombor bulat sahaja. Okay. So, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Soalannya sama juga. Tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor sepunya bagi senarai nombor dalam tanda kurung. Okay. Dalam tanda kurungnya ada 4 nombor. Okay. So, ditanya, adakah 8 ini faktor bagi 16, 32, 48 dan 72? So, kita akan kira satu per satu bermula dengan nombor 16. So, 16 bahagi 8 ialah 2. Okay. Seterusnya, nombor 32. Kita akan bahagi 8, kita akan dapat 4. 48 bahagi 8, kita akan dapat 6. 72 bahagi 8, kita akan dapat 9. So, hasil bahagi ini kita dapat semuanya adalah nombor bulat. Okey, maka 8 ialah faktor sepunya bagi 16, 32, 48 dan 72. Okey. Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Contoh keempat. Okey, contoh 4. Senaraikan semua faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64. Okey. So, dia suruh cari faktor sepunya bagi 4 nombor ni. Okey, macam mana kita nak buat penyelesaiannya? Okey. So, dekat sini cikgu buat kotak lah, senang. Kita nak tengok satu per satu. Okey. Okey, dalam kotak yang pertama kita akan cari dulu faktor bagi nombor 20.
Sebab yang nombor pertama ialah nombor 20. So, faktor 20. So, 20 bahagi 1 sama dengan 20. Kemudian, 20 bahagi 2 sama dengan 10. 20 bahagi 4 sama dengan 5. Okay. So, yang lain tak perlu kira sebab kalau kita kira pun kita akan dapat jawapannya dalam perpuluhan. Jadi, kita tak nak nombor yang dalam puluhan. So, ini sahaja faktor bagi 20. Okay. Kemudian, lepas faktor 20, kita akan cari pula faktor bagi 44. So, kotak yang kedua, faktor 44. Okay. So, yang pertama, 44 bahagi 1, kita akan dapat sama dengan 44. Yang kedua, 44 bahagi 2, kita akan dapat sama dengan 22. So, 44 bahagi 4 sama dengan 11. Okay, kemudian, okay, dah siap dah 44. Cikgu ingatkan lagi, tak ada, dah habis. So, kita pergi kepada faktor 56. Okay. So, sama juga, kita akan bahagikan 1 per 1. So, 56 bahagi 1 sama dengan 56. So, 56 bahagi 2 sama dengan 28. 56 bahagi 4 sama dengan 14. 56 bahagi 7 sama dengan 8. Okay. Right. Selesai sudah faktor bagi 56. So, yang nombor terakhir ialah faktor bagi 64. So, faktor 64. 64 bahagi 1 sama dengan 64. 64 bahagi 2 sama dengan 32. 64 bahagi 4 sama dengan 16. 64 bahagi 8 sama dengan 8. Okey, kemudian baru kita senaraikan 1 per 1. So, kita senaraikan dulu faktor 20. So, dekat bawah ni, so faktor bagi 20 ialah, so nombor 1, 2, 4, 5, 10, 20. Okey. Okey, kemudian kita senaraikan faktor bagi 44 ialah 1, 2, 4, 11, 22, 44. So, kita dah buat dalam satu ayat. Okey, yang ketiga faktor 56. 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 dan 56. Okey. Dan faktor bagi 64 ialah 1, 2, 4, 8. Okey. Kemudian kita ada nombor 8 lagi sekali. Tak perlu ambil dua-dua kali. Kita hanya ambil sekali sahaja jika nombor yang sama. So, sekali je kita ambil kat sini. 8. So, 8, 16, 32, 64. Okey. Alright. Okey. Dekat sini, okey, bila kita dah buatkan dalam satu ayat, bagi semua faktor, iaitu 20, 44, 56, 64, kita akan bulatkan nombor yang sama. Apa maksud cikgu? So, kita tengok dulu. Dalam faktor 20, kita ada nombor 1. Okay. Dekat 44 pun kita ada nombor 1. 56 pun kita ada nombor 1. Dekat faktor 64 pun kita ada nombor 1. So, kita akan bulatkan semua sekali nombor 1. Nampak? Nombor 1. Okay. Kemudian, ada lagi tak nombor yang sama? Ada, iaitu nombor 2. So, semua nombor ada nombor 2. So, kita akan bulatkan nombor 2. Okey. Kemudian, kita ada juga nombor yang sama, iaitu 4. Nombor 4 tu pun kita akan bulatkan. Okey. Kita tengok dekat sini, yang belum bulat ni, ada lagi tak nombor yang sama? Okey. Ada nombor yang sama, iaitu 8 dengan 8. Okey. Dekat faktor bagi 56, 8 ni ada. Dekat faktor bagi 64 pun nombor 8 ni pun ada. Tapi kita tak boleh ambil sebab nombor 8 ni tak ada dekat faktor bagi 44, dia tak ada. Dekat faktor bagi 20 pun dia tak ada. So, kita tak boleh ambil dia. Okay? Sebab dia hanya ada 2 sahaja. Sepatutnya 8 ni kena ada 4 kali lah. Okay? So, yang hanya ada 4 kali adalah nombor 1, 2 dan 4. Jadi, ayat yang terakhir, faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64 ialah 1, 2 dan 4. Nombor yang kita dah bulatkan tadi ni. Okay.
So, cikgu buat 3 warna yang berbeza sebab kita nak tengok ada 3 nombor yang berbeza. Okay. So, jawapan akhir ni kena buat lah. Okay. Okay. So, untuk lebih jelas, lebih faham, kita akan buat latihan. Boleh buka buku teks muka surat 36. Okay, latih di 2.1C nombor 1 dan 2. Jadi cikgu dah snapkan juga gambar bagi latihan yang perlu dibuat. Dah siap, boleh snapkan gambar latihan tersebut dan hantar pada cikgu untuk cikgu semak dan tanda. Sekian, terima kasih.